اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah begini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 187. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 187 kita dah ambil separuh tapi tak sempat habis. Jadi kita tengok pengajaran ayat 186. Satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila telah bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku, maka bagi tahulah fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat kepada mereka. Dan bukan setakat dekat, ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan memakbulkan doa orang-orang yang apabila dia berdoa dengan ikhlas dan dengan benar. Maka mereka yang berdoa juga hendaklah menyahut seruan aku dengan mentaati perintahku dan beriman kepadaku. Moga-moga supaya mereka mendapat hidayah Allah. Okey, pengajaran dia pertama. Pengajaran pertama, sesungguhnya ibadat puasa adalah antara sebab. Ibadat puasa adalah antara sebab doa dimakbulkan. Ibadat puasa adalah antara sebab doa dimakbulkan. Lebih-lebih lagi ketika hampir waktu berbuka. Yang kedua, rahmat Allah kepada hambanya rahmat Allah kepada hambanya dengan mewajibkan ibadat puasa dan memakbulkan doa hambanya dan memakbulkan doa hambanya ketika berpuasa. Yang ketiga, Allah sangat dekat dengan hambanya dari segi ilmu, kekuasaan,
dan penglihatannya. Dan Allah juga Maha Tinggi, dan Allah juga Maha Tinggi dari segi kedudukannya. Yang keempat, tidak perlu meninggikan suara ketika berdoa atau menjerit-jerit, kerana kita tidak berdoa kepada yang pekak atau yang gaib, tetapi kita berdoa kepada yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dan Maha dekat dengan kita. Yang keenam, yang kelima, syarat doa dimakbulkan antaranya ialah keikhlasan orang yang berdoa hanya kerana Allah. Dan dia sentiasa mentaati perintah Allah. Serta meyakini bahawa dia sangat-sangat berhajat kepada Allah. Dia sangat-sangat berhajat kepada Allah kerana hanya Allah sahaja yang dapat memperkenankan hajatnya. Yang keenam, doa seseorang akan dimakbulkan apabila mencukupi syaratnya dalam 3 bentuk. Doa seseorang akan dimakbulkan apabila mencukupi syaratnya dalam 3 bentuk, iaitu diperkenankan semasa hidupnya di dunia, atau diperkenankan di akhirat, atau dengan cara dia dielakkan daripada segala keburukan, atau dengan cara dia dielakkan daripada keburukan. Yang ketujuh, mentaati perintah Allah dan mendekatinya. Mentaati perintah Allah dan mendekatinya adalah sebab utama manusia mendapat hidayat. Yang
8. Mentaati perintah Allah hendaklah disertai dengan keimanan kepadanya. Kerana ketaatan tanpa iman adalah sia-sia. Begitu juga keimanan tanpa ketaatan juga sia-sia. Okey, sekarang saya nak sebut adab-adab berdoa. Mungkin antara sebab doa tak dimakbulkan ialah orang yang berdoa tidak ada adab ketika berdoa. Kadang-kadang kita rasa dah beradabkan tapi belum cukup adab. Saya nak sebut di sini ada lebih kurang, banyaklah, ada 14 di sini. Tapi tengok sama ada sebut semua ataupun sebahagian. Okey, adab-adab berdoa kepada Allah. Pertama, hendaklah orang yang berdoa mentauhidkan Allah. Hendaklah orang yang berdoa mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya, dan asma dan sifatnya. Kadang-kadang dia beriman dengan uluhiyah, rububiyah, tapi asma wa sifat dia takwil. Maka dia tidak beradab dengan Allah. Allah bagi perkataan sifat Allah sekian, tapi dia tukar makna lain. Itu tidak beradab. Jadi kalau tak beradab dengan Allah, macam mana doanya dimakbulkan? Yang kedua, ikhlas ketika berdoa hanya kerana Allah semata-mata. Dan sedikit pun tidak ada tujuan duniawi atau selain daripada Allah. Yang ketiga, berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Al-Husna. Berdoa menggunakan nama-nama Allah Al-Husna. Sebenarnya setiap poin adab ni dia bagi dalil lah. Kalau yang pertama tu surah Baqarah yang kita belajar semalam, 186. Poin pertama. Poin kedua, adab kedua, surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga ni, berdoa menggunakan nama Allah, surah Al-A'raf 180. Boleh catik Surah Al-A'raf ayat 180. Iaitu berdoa menggunakan nama-nama Allah, Ya Razak, Ya Rahim. Yang keempat, adab keempat, memuji Allah sebelum berdoa. Memuji Allah sebelum berdoa. Al-A'raf tadi 180. Okey, yang poin keempat ni dalilnya ialah hadis sahih. Saya baca terjemahan dia secara ringkas. Hadis daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah SAW qa'idun iz dakhala rajulun fa shalla fa qala Allahumma ighfirli warhamni. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilta ayyuhal musalli idza sallaita faq'anta fahmadillah bima huwa ahluhu wa salli alaihi summa ad'uhu. Maksud dia, kata Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, satu hari Rasulullah duduk
dan masuk seorang lelaki lalu dia solat. Lepas solat terus dia berdoa, Allahumma ghfirli warhamni. Ya Allah, ampunlah dosaku dan rahmatilah aku. Maka Rasulullah SAW menegur sahabat tersebut dengan katanya, ajilta, engkau ni kalut, engkau ni lorat. Apa dia? Tergesa-gesa. Wahai orang yang solat. Kemudian kata Nabi, apabila engkau solat, duduk dulu. Setelah selesai solat, duduk dulu. Fahammadillah, puji Allah dulu. Dengan apa yang selayaknya. Kemudian wasalli alayya, kemudian berselawat ke atasku, kemudian berdoa. Hadis. Jadi hadis ni Nabi kata sebelum berdoa, adabnya ialah hendaklah puji Allah. Macam kita baca apa ni? Doa Sayyidul Istighfar. Kan? Doa tu pendek je di hujung, tapi sebelum tu yang panjang tu apa? Itulah puji Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kan? Doa siapa ni? Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka. Itu semua puji Allah. Kemudian baru dia, inni kuntu minaz zalimin. Okey, poin yang kelima, adab yang kelima, selawat ke atas Nabi sebelum berdoa. Dalilnya yang hadis tadi juga, selawat dulu kepada Nabi sebelum berdoa. Dan ada juga dalam satu hadis sahih, riwayat At-Tabarani, sabda Nabi SAW, kullu du'ain mahjubun hatta tusalli ala Nabi SAW. Maksudnya, semua doa mahjubun, terhalang. Ataupun tidak dimakbulkan hatta tusalliya ala Nabi SAW. Sehinggalah kamu berselawat kepada Nabi. Menunjukkan penting berselawat kepada Nabi sebelum berdoa. Adab yang keenam, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ini adab bukan wajib. Jadi kena beza adab dengan wajib. Bukan wajib, tapi adab. Dalilnya ialah dalam peperangan Badar, daripada Umar ibn Khattab, dia kata, pada hari peperangan Badar, Nabi melihat kepada orang musyrikin yang begitu ramai, iaitu 1000 tentera, sedangkan sahabat Nabi hanya 313. Maka Nabi pun fastaqbala Nabi SAW al-qiblah. Nabi pun menghadap kiblat. Summa madda yadaihi. Kemudian Nabi hulurkan dua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih. Kemudian Nabi pun mula berdoa. Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlika hadhil isabah min ahli Islam la tu'bad fil ardi. Jadi ketika berdoa dalam peperangan Badar, Nabi menghadap kiblat. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, fihi istihbabu istiqbalil qiblah fi du'a wa raf'a al-yadaini fihi. Kata Imam Nawawi dalam hadis yang kisah Nabi berdoa tadi dalam peperangan Badar, itu menunjukkan sunat menghadap kiblat ketika berdoa. Adab yang ketujuh, raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan. Boleh ambil daripada dalil yang tadi juga, dalil yang nombor 6. Dan ada satu lagi dalil daripada hadis sahih. Qala Rasulullah SAW, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Maksud dia, kata Nabi SAW, sesungguhnya Tuhan kamu tabaraka wa ta'ala hayyun, malu. Tuhan malu, dan karimun, sangat mulia. Yastahyi, Tuhan malu daripada hambanya apabila hambanya mengangkat dua tangannya kepada Allah. Apa yang Tuhan malu? Iaitu menolak doa hamba itu dalam keadaan sifrun, kosong. Jadi bila hamba tu angkat tangan, Tuhan rasa ini aku kena makbulkan doanya. Salah satu sebab hambanya mengangkat kedua tangan. Dan adab mengangkat tangan. Tapak tangan ni menghadap ke langit. Wa yakunu batinul kaffi ila as-sama'. Tapak tangan menghala ke langit. Sebagai gambaran orang tu sedang
merendah diri dan sedang meminta. Kan? Orang minta sedekah macam mana? Ada minta sedekah macam ni? Tak ada kan? Ada dalil tak? Ada. Daripada Malik bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bibutuni akuffikum wa la tas'aluhu bizuhuriha." Hadis sahih riwayat Abu Daud. Maksud dia, kata Nabi SAW, apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya bibutuni akuffikum, dengan tapak tangan kamu ke atas. Dan jangan kamu meminta kepada Allah dengan belakang tapak tangan ke atas macam tu. Yang ada orang setengah tu kalau bab minta minta menolak bala kan. Itu tidak ada dalil lah. Tidak ada dalil. Daripada mimpi. Okey, masa kat tangan, buka jari ke macam ni? Buka jari ke? Ada orang nak kat ni. Sebab dia minta banyak sangat kan, takut tak muat. Jadi kata Syekh Shalih Utsaimin, sunatnya ialah tutup, rapatkan jari. Ada pun yang buka, dia kata fala a'lamu lahu aslan, aku tak jumpa dalilnya. La fi sunnah wala fi kalamil ulama. Jadi yang ada dalilnya ialah tutup, rapat. Adab yang ke-8, yakin Allah akan makbulkan dan hadir, dan hatinya hadir ketika berdoa. Adab yang ke-8, yakin Allah akan makbulkan dan hatinya hadir ketika berdoa. Dalilnya sabda Nabi SAW, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Hadis sahih riwayat Tirmizi. Maksud dia, kata Nabi SAW, berdoalah kepada Allah wa antum muqinun, dalam keadaan kamu yakin Allah akan makbulkan. Maknanya kalau syak, terima ke tak Allah tak akan makbulkan. Kemudian kata Nabi lagi sambungan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah la yastajibu, Allah tidak akan makbulkan doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan memakbulkan doa daripada hati yang ghafil, yang lalai, yang lara, yang lupa. Termasuk siapa ni? Yang berdoa hati dia lalai. Doa yang tak difahami. Bila dia mengaminkan doa yang tak difahami, hati dia lalailah, dia melayang je. Tama-tama imam lagi panjang doa, lagi dia panjang berkhayal. Imam baca doa apa ni? Jelas ini adab ni. Jadi saya nak ulang siapa yang doa dalam keadaan tak faham, biasanya hatinya akan lalai. Dan kata Nabi, Allah tidak akan makbulkan doa daripada hati yang lalai. Yang ke-9, adab yang ke-9, memperbanyakkan mengulangi doa. Adab yang ke-9, mengulangi doa. Ustaz, mengulangi doa ni maknanya sekali doa ni bila yang sama ataupun hari ni lain, hari ni esok yang sama? Okey. Dia ada dua ni. Satu, nanti adab yang lain, sebut doa yang sama baca 3 kali. Itu poin yang lain. Di sini maksud dia al-iksar minal masalah fayas'alu al-'abda rabbahu ma yasha. Banyak minta. Banyak minta ni makna antaranya ialah sama ada ulang doa yang sama ataupun minta banyak benda. Jadi poin ke-9 ni banyak ulang doa yang sama ataupun banyak minta perkara yang lain daripada kebaikan dunia dan akhirat.
Yang ke berapa? Dalil dia hadis. Sabda Nabi SAW, yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah masti'jal. Qal yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li wa yastahsir 'inda zalika wa yad'u ad-du'a. Rawahul Bukhari. Maksud dia, kata Nabi SAW, doa seseorang akan dimakbulkan. Doa seseorang hamba akan dimakbulkan selama mana dia tidak berdoa dalam perkara yang dosa atau memutuskan silaturahim. Dan selama mana dia tidak yasta'jil. Yasta'jil apa tu dia? Dia ada dua tu. Satu cepat nak habis doa, yang kedua cepat nak dimakbulkan. Jadi Nabi kata doa tu akan dia makbulkan bila tidak ada tiga ni. Satu, doa dia bukan melibatkan dosa. Contohlah, ya Allah bagilah malam ni tak hujan sebab aku nak mencuri kan. Itu sebab dosa. Yang kedua, sebab putus silaturahim. Ya Allah bagilah permudahkan urusanku untuk putuskan hubungan dengan pakcikku. Dan yang ketiga, dia tidak sabar. Nak cepatkan. Jadi sahabat pun tanya, ya Rasulullah, masti'jal, bagaimana gopoh tu dalam berdoa? Nabi kata, iaitu orang ni berkata selepas berdoa, orang ni mengeluh. Aku dah berdoa, tapi tak nampak pun Allah makbulkan. Itu tanda, ciri-ciri orang yang gopoh. Akhirnya orang tu meninggalkan doa. Okey. Yang ke-10. Adab yang ke-10 ialah doa itu hendaklah jelas dan tidak bersyarat. Doa itu jelas dan tidak bersyarat. Dalilnya, macam mana itu tidak bersyarat? Dalam satu hadis Nabi bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim al-mas'alah fa inna Allaha la mukriya lahu. Maksud dia, sabda Nabi SAW, tidak boleh seseorang itu berkata, ya Allah ampunlah dosaku kalau engkau nak. Kalau engkau tak nak apa pun okey. Itu tak boleh bersyarat. Maknanya, kalau tak bersyarat macam mana? Ya Allah ampunlah dosaku. Okey, yang ke-11. Adab yang ke-11, at-tadarru' wal khusyuk, iaitu tunduk, rasa hina dan khusyuk ketika berdoa. Tunduk, rasa hina dan khusyuk ketika berdoa. Dalilnya daripada Quran, surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Hendaklah kamu berdoa kepada Tuhan kamu tadarruan, secara merendah diri, dan wa khufyatan, secara perlahan. Surah Al-A'raf ayat 55 dan surah Al-Anbiya juga. Surah Al-Anbiya ayat 90. Maksud dia lebih kurang. Jadi tunduk, rasa khusyuk, rasa yakin, rasa takut. Okey, yang ke-12. Adab yang ke-12, berdoa dengan mengulangi 3 kali. Dalilnya hadis ni panjang. Nabi berdoa kepada pembesar-pembesar Quraisy dengan menyebut nama, dan Nabi ulang 3 kali. Allahumma alaik, contoh doa tu, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Yang ke-13, adab yang ke-13, itabatul ma'kal wal malbas, pastikan makan
minum dan pakaian yang halal. Pastikan makan, minum dan pakaian yang halal. Kerana Allah tidak akan menerima apa yang tidak baik. Dalilnya hadis ini panjang ni. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini pun kita biasa dengar kan. Nabi kata ada seorang lelaki datang daripada jauh dalam keadaan kusuk masai, berdebu dan menghulur dua tangannya ke langit dan berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka bagaimana Allah akan makbulkan doanya? Adab yang ke-14, yang terakhir. Berdoa dengan suara yang perlahan dan tidak nyaringkan. Berdoa dengan suara yang perlahan dan tidak nyaringkan. Okey, satu lagi, waktu-waktu terbaik doa dimakbulkan. Saya sebut ringkas. Kadang-kadang orang ni dia nak doa, dia pilih je doa. Dia hentam je bila-bila masa. Pertama, ketika sujud di dalam solat. Ketika sujud di dalam solat. Yang kedua, ketika tahiyat akhir sebelum salam. Ketiga, 1/3 malam. Ini memang ada dalil semua yang doa akan dimakbulkan. Yang keempat, antara azan dan iqamah. Yang kelima, ketika berpuasa. Yang keenam, ketika dizalimi. Yang ketujuh, ketika dalam keadaan terdesak. Amman yujibu al-muttar. Allah sebut dalam Quran, Allah akan memakbulkan doa orang yang muttar, yang terdesak. Yang ke-8, ketika musafir. Yang ke-10, ketika hujan. Yang ke-9, ketika hujan. Dah. 9. Ya. Contoh tadi Ustaz yang ketika terdesak tu Ustaz, contoh? Apa dia? Contoh masa terdesak, waktu terdesak tu. Macam mana? Yalah, kena buang kerja, bantuan tak sampai, kan? Suami pun hilang tiba-tiba. Anak pula tinggalkan kita, terdesak. Tak ada tempat kita nak minta bantuan. Nak letak bendera putih pun dalam hutan orang tak nampak. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Ini sambungan ayat 187. Sebelum ni Allah beritahu apa? Pasal tentang hukum hakam di dalam berpuasa dalam bulan Ramadan. Antaranya apa dah? Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berjima' di waktu malam Ramadan, di peringkat awal. Kemudian lepas tu dihalalkan. Jadi Allah kata fal'ana bashiruhunna. Sekarang dah boleh. Di waktu malam. Yang siang memang tak boleh. Allah kata sekarang di waktu malam kamu boleh makan, boleh minum dan boleh berjima'. Dan bila kamu berjima', Allah kata apa? Berniatlah untuk mendapat zuriat. Kan? Kemudian sampai bila ni? Boleh makan, boleh minum, boleh berjima'. Sampai bila? Sambungan. Summa, kemudian
Kemudian atimmu. Kamu tamma yatimmu. Kamu sempurnakan ataupun lengkapkan. Lengkapkan asyam, puasa kamu ilal lail, sehingga malam. Kan? Apa maksud sempurnakan puasa kamu sehingga malam? Mana puasa tu ada permulaan dan ada pengakhiran. Permulaannya ialah bila jelas waktu fajar. Kan? Bila jelas waktu fajar, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berjimat, kan? Dan lepas tu kamu sempurnakan, lengkapkan puasa kamu sampai malam. Apa maksud sampai malam? Iaitu sampai bermulanya waktu malam. Bila bermula waktu malam? Tergelincir bukan tergelincir. Tergelincir puasa separuh hari itu waktu zuhur. Sehingga terbenam, iaitu masuk maghrib. Sehingga masuk waktu maghrib. Okey. Kalau orang tu nak sambung boleh tak? Kalau ikut sebelum tu, katalah dia tidur selepas maghrib ataupun dia solat isya. Lepas solat isya je, dia tak sempat makan, tak sempat minum, tak sempat berjimat, maka dia kena sambung sampai, itu dia panggil apa? Wisal, sambung. Ketika itu wisal tu bukan setakat kena, tapi wajib sampai maghrib besok. Okey, sekarang hukum dia, walaupun tidur ke lepas isya ke ataupun dah solat isya, boleh makan, boleh minum, boleh, kan? Kemudian sampai maghrib kena berbuka. Okey, soalan je, boleh tak dia sambung? Waktu maghrib kita nak berbuka, dia nak sambung sampai besok. Hukum asalnya Nabi benarkan, tapi kemudian Nabi kata tak boleh. Kalau nak sambung juga sampai waktu sahur, kata ulama. Katalah dia rasa makan maghrib pun tak ada masalah, tak makan pun tak ada masalah. Jadi bila dia makan waktu sahur, boleh. Boleh. Okey? Kemudian wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu tubashiruhunna, kamu berjimat dengan isteri, dengan mereka, wa antum aakifuna, dalam keadaan kamu akafa beda asada akafa ya'kifun. Daripada akafa ni keluar perkataan i'tikafa, i'tikaf. Jadi apa makna akafa sebenarnya? Iaitu duduk tetap di satu tempat. Sebab itulah kalau ikut perkataan akafa ni sebenarnya dia umum. Orang kafir pun boleh tak i'tikaf, ya. Cuba buka surah Al-Anbiya ke ayat 52. Nabi Ibrahim menegur penyembah berhala kaum dia, ma hazihi at-tamasil ada 52. Ma hazihi at-tamasil allati antum laha akifun. Kata Nabi Ibrahim pada kaum dia, ma hazihi tamasil, apa patung-patung ni yang kamu bagi patung itu akifun, iktikaf. Boleh? Jadi apa maksud ni? Iktikaf ataupun akifun, iaitu kamu berada dekat patung tu, duduk di situ dan menyembah. Okey. Jadi di sini sama, kamu tidak boleh bergaul ataupun berjimat dengan isteri dalam keadaan kamu berintikaf lah. Cuma kita nak faham apa makna iktikaf yang sebenarnya dalam konteks Islam lah.
Iaitu at-ta'abbud lillah, beribadat kepada Allah, biluzumi al-masajid, dengan sentiasa berada dalam masjid, li ta'atillah, untuk mentaati Allah. Saya ulang, beribadat pada Allah dengan sentiasa berada dalam masjid untuk mentaati Allah. Itu makna iktikaf, ataupun kalau orang akifuna. Okey, kenapa Allah kata jangan kamu berjima'? Sebab sebelum ni Allah kata fal'ana bashiruhunna. Sekarang kamu boleh berjima' dengan isteri waktu malam Ramadan. Tiba-tiba Allah kata jangan berjima'. Sebab apa? Bila kamu dalam keadaan iktikaf. Boleh? Kenapa tak boleh? Iktikaf ni sunat, dan ia adalah sunnah Nabi. Kata ulama, kita boleh iktikaf 1 hari, kita boleh beriktikaf malam saja, kita boleh beriktikaf 10 hari. Tapi yang terbaiknya iktikaf ikut sunnah Nabi, iaitu iktikaf 10 hari. Nabi pernah iktikaf 10 awal Ramadan, sebab masa tu Nabi tak tahu bila Lailatul Qadar. Dan Nabi pernah beriktikaf 10 tengah Ramadan. Tapi setelah diberitahu Lailatul Qadar di 10 akhir, Nabi mula iktikaf di 10 akhir Ramadan. Dan pernah juga satu ketika Nabi iktikaf 20 hari di akhir Ramadan. Dan pernah Nabi iktikaf dalam hadis sahih 10 Syawal. Kenapa 10 Syawal? Sebab ada satu masa 10 akhir Ramadan bila Nabi iktikaf, isteri Nabi pun berebut nak pergi. Nabi kata kalau macam ni tak payahlah. Nabi tak iktikaf dan Nabi qada di 10 Syawal. Sampai tahap Nabi qada menunjukkan apa? Iktikaf tu satu ibadat yang sangat-sangat penting dan dituntut. Kenapa? Kenapa iktikaf tu sangat-sangat penting? Sehingga sepanjang hidup Nabi, bermula daripada diwajibkan puasa Ramadan, Nabi tak pernah iktikaf, tak pernah meninggalkan iktikaf. Mana puasa diwajibkan pada tahun 2 Hijrah. Jadi berapa kali Ramadan? 9 kali. Nabi tak pernah miss iktikaf di masjid. Kenapa? Dan ini bukan menjadi budaya orang Islam, kan? Bukan jadi budaya kita. Lepas tu bila kita tengok 10 akhir Ramadan, ada berapa orang dalam masjid? Imam tak ada, nazir tak ada, zikir tak ada, penceramah pun sebab kita ni sepanjang setahun kita disibukkan dengan urusan dunia. Bila kita disibuk urusan dunia, ibadat kita tak khusyuk, tak fokus, kan? Betul kan? Angkat takbir je masuk hal dunia. Dahlah solat tak khusyuk, solat lambat. Lepas tu sepanjang solat tu banyak fikir pasal dunia. Maka Nabi nak bagi masa 10 akhir Ramadan tidak ada langsung urusan dunia. Sehingga Nabi putuskan hubungan dengan urusan luar, dengan para sahabat, bahkan dengan isteri-isteri pun Nabi putuskan ketika 10 akhir Ramadan. Sebab apa? Sebab Nabi nak bagi masa yang paling mahal kepada Allah tanpa diganggu oleh urusan dunia ataupun sahabat-sahabat. Itulah ibadat Nabi yang paling bernilai, iaitu 10 akhir Ramadan. Okey, jadi siapa nak iktikaf 1 hari ataupun siang hari saja, dia masuk sebelum subuh dan keluar selepas maghrib. Itu dipanggil iktikaf siang hari. Kalau dia nak iktikaf malam hari sahaja, dia masuk sebelum maghrib, keluar selepas subuh pagi besok. Boleh, Tapi iktikaf terbaik ialah masuk malam 21 Ramadan dan keluar malam raya ataupun pagi raya. Mana 10 hari, 10 malam dia berada di masjid, tak balik rumah. Itu iktikaf yang terbaik. Okey. Jadi bila kamu beriktikaf, jangan berjima'. Kenapa? Kalau berjima' di siang hari, batal puasa. Kalau berjima' di malam hari ketika iktikaf, batal iktikaf. Iktikaf terbatal. Allah sebut fil masajid,
Fil masajid. Ini mufrad ke jamak ni? Jamak. Kalau mufrad, masjid dah. Kalau satu masjid, masajid, jamak, plural kan? Jadi ulama kata, ketika kamu beriktikaf di masjid, Allah sebut tak masjid mana ni? Tak. Bila tak sebut, kata ulama, pendapat yang paling kuat, jumhur ulama ialah boleh beriktikaf di mana-mana masjid. Okey, apa itu masjid? Iaitu tempat yang didirikan solat jemaah 5 waktu. Dan kalau masjid itu didirikan solat Jumaat, lagi baik. Kenapa? Yang didirikan solat jemaah 5 waktu bagus. Sebab kalau kita pergi intikaf di masjid yang tidak ada solat jemaah, menyebabkan kita akan buat dosa. Apa dah? Kita meninggalkan solat jemaah. Kena keluar pergi masjid lain. Sebab tu kena pilih masjid yang ada solat jemaah. Kemudian yang lagi baik ialah di masjid yang ada solat Jumaat. Kenapa? Supaya kita tak perlu keluar langsung. Sebab intikaf ni makna dia duduk di masjid. Jangan keluar. Kalau kita pergi ziarah orang sakit hospital pun terbatas intikaf. Pergi iringi jenazah pun terbatas intikaf. Tapi kalau isteri kita datang ziarah tempat kita intikaf, batal tak intikaf kita? Tak. Yang batal bila berjemaah. Dan boleh tak kita ada isteri hantar datang ziarah kita pergi hantar dia balik rumah. Lepas sampai rumah kita balik semula ke masjid. Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh, ada dalil? Boleh, ada dalil. Pada satu masa Sofiah binti Huyai, isteri Nabi, datang ziarah Nabi ketika Nabi intikaf. Dan kita tahu zaman Nabi gelap kan? Jadi lepas dia ziarah Nabi, Nabi pergi hantar ke rumah, lepas tu Nabi balik semula ke masjid. Boleh. Sebab itu satu keperluan. Yalah, kalau kita intikaf di Bukit Jelutong, isteri duduk kat Kajang, tak payahlah hantar. Ini kalau rumah dekat lah kan. Rumah dekat. Okey? Ketika berintikaf. Okey, ada satu hadis. Nabi kata, la i'tikaf illa fil masajidis salasah. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Hadis sahih. Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau tak i'tikaf di 3 masjid tak sah. Masjid Bukit Jelutong tak sah. Sebab dia kata hadis ni hanya Nabi kata tidak boleh i'tikaf kecuali 3 masjid sahaja. Ada ustaz-ustaz di Malaysia pegang pada hadis tu. Sebab tu tiap-tiap kali Ramadan dia tak pernah i'tikaf. Kenapa? Sebab dia duduk kat Malaysia. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan maksud hadis tu, pertama ada juga ulama kata hadis tu dhaif. Hadis yang mengatakan tidak ada i'tikaf kecuali 3 masjid, ada ulama hadis kata dhaif. Dan ada juga mengatakan kalau sahih sekalipun, itu Nabi nak bagi tahu i'tikaf yang paling utama di 3 masjid. Bukan wajib di 3 masjid. Apa dalil boleh i'tikaf di mana-mana masjid? Ayat ni. Fil masajid umum. Okey? Yang jawab tabligh, yang jawab i'tikaf tapi dia pergi ziarah tu maknanya terbatal lah. Dia i'tikaf, lepas tu dia pergi ziarah. Ziarah apa? Yang dia dakwah tu, dia pergi ziarah ajar orang, orang. Batal lah, batal i'tikaf. Batal. Ialah dia ada 365 hari. Hari 10 hari i'tikaf tu nak pergi ziarah. Ada 340 hari, pergilah ziarah hari lain. Jangan campur adukkan urusan lain ketika 10 hari i'tikaf tu. Okey. Tilka demikian itu hududullah. Hudud apa mana? Hudud dah jadi bahasa Melayu kan? Hudud dalam bahasa Arab jamak. Kan? Plural kan? Kalau satu apa dia? Had. Kalau satu haddun. Kalau jamak hudud. Dua-dua dah dimelayukan. Had. Melayu juga kan? Ini had awak ni. Jangan langgar batas ni. Had tu makna dia
Dia dalam masalah al-haddu makna dia al-man'u. Larangan. Bila sebut had makna larangan, jangan langgar lebih pada itu. Okey, kalau jamak dia hudud. Hudud ni makna kenapa hukuman tu dipanggil hudud? Dia sebab banyak kan. Hukuman mencuri, orang berzina, kahwin ataupun tak. Jadi bila banyak dia panggil hudud. Tapi kalau satu, contohlah mencuri potong tangan. Hudud ke had? Had. Dia kata hukum potong tangan ni hukum hudud dalam Islam. Salah tu. Salah bahasa. Dia kena sebut macam ni. Antara hukum hudud ialah potong tangan bagi pencuri. Boleh? Jadi kenapa hukum hudud potong tangan bagi pencuri? Sebab 100 rotan dan kalau dah kahwin rejam sampai mati. Kenapa semua tu dipanggil hukum hudud? Yang bermakna batas. Iaitu batas je setakat itu, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kalau mencuri potong tangan kat sini. Telah dibataskan di sini. Tak boleh potong kat sini. Sebab 3 kali mencuri dia potong kat sini kan. Kalau berzina 100 rotan. Tak boleh. Nampak tak berkesan. Dia pun tak mahu 5 rotan. Ataupun kalau rejam sampai mati kan. Dia kurangkan. Nampak dah nak mati tu. Dia pun berhenti. Tak boleh. Okey? Jadi Allah kata itulah batas-batas Allah. Ataupun hukum-hukum Allah. Apa dah? Apa dah hukum-hukum Allah yang diterangkan sebelum ni? Boleh makan, boleh minum waktu malam. Dan kena berhenti bila jelas waktu fajar, kan? Kemudian bila beriktikaf tak boleh berjima. Allah kata semua itu adalah hukum-hukum Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kamu taqrabu mana dekatinya. Okey. Hukum Allah kat sini, kan? Ini hukum Allah. Sepatut Allah kata apa? Jangan langgar, kan? Tapi Allah tak kata jangan langgar. Allah kata jangan dekati. Ada maksud tu. Kenapa Allah kata jangan dekati? Kalau langgar, kita duduk sini langgar kan? Tapi ayat dia bukan jangan langgar. Jangan kita duduk kat sini. Duduk kat sini pun jangan pergi. Sampai sini patah balik. Kenapa? Sebab Allah tahu perangai manusia kan. Contohlah. Kalau dia dia bersama isteri di siang hari kan. Biasanya kan, takut-takut tak boleh nak kontrol, terlanggar. Jadi untuk mengelakkan hukum tersebut dilanggar, jangan dekati. Jadi di sini pengajaran, cara kita nak mendidik orang supaya jangan buat benda haram, jangan dekatkan dia dengan benda yang haram tu. Okey. Lepas tu Allah kata, wala taqrabuz zina. Kan? Jangan dekati zina. Saya tak ada buat apa-apa, Ustaz. Cakap je. Yalah, itu permulaannya. Lepas cakap, jumpa. Lepas jumpa, sentuh. Lepas sentuh, macam ada pengalaman je. Okey. Kazalika, demikian itulah yubayyin, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya. Bila sebut ayatnya apa maksud? Apa makna ayat? Dari segi makna, dari segi bahasa. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Apa dia tu? Apa ayat tu ataupun tanda kebesaran Allah? Apa dia? Ada dua lah. Tanda kebesaran Allah ada dua. Satu, ciptaan Allah, langit, bumi kan. Yang kedua, hukum hakam. Jadi bila Allah tetapkan hukum, itu sebenarnya tanda kebesaran Allah. Iaitu, hanya Allah sahaja boleh menetapkan hukum tersebut. Manusia tidak ada hak. Dan ayat Allah tu semuanya
Yubayyin. Apa makna yubayyin? Jelas. Jadi kalau Allah kata jelas, makna apa tu? Ada tak satu hukum dalam Al-Quran yang tak jelas? Kalau dia kata tak jelas, dia menafikan ayat ni. Sebab Allah kata Allah dah jelaskan. Jadi yang tak jelas tu bukan masalah hukum ataupun Quran tak jelas, tapi masalah kamu. Masalah kamu. Dan ayat ni juga menolak pandangan sesiapa yang menakwikan nama Allah, sifat Allah. Sebab bila dia takwil tu apa makna? Tak jelas lah. Kalau dah jelas, kenapa nak takwil? Betul tak? Ni kena takwil ni, kena tukar sebab mengelirukan. Apa maksud mengelirukan? Tak jelas. Allah kata yubayyin, Allah jelaskan. Okey. Kemudian Allah jelaskan untuk siapa? Untuk semua manusia. La'allahum, supaya mereka bertakwa. Bertakwa. Apa makna bertakwa? Asas-asas perkataan takwa apa dia? Sudah begitu banyak kali. Pelindung dalam bahasa Arabnya apa? Al-wiqayah. Al-wiqayah. Kan? Ada pepatah Arab, al-wiqayah khairun minal ilaj. Berjaga-jaga ataupun berpantang khairun, lebih baik daripada merawat. Kan? Jadi takwa tu sebenarnya daripada perkataan wiqayah apa dia? Pelindung. Pelindung daripada apa? Azab Allah. Macam mana pelindung tu boleh melindungi kita daripada azab Allah? Iaitu dengan mentaati perintahnya dan meninggal larangannya. Jadi takwa ialah kita jadikan keimanan kita kepada Allah sebagai penghalang daripada kita melakukan maksiat. Okey. Jadi kalau ayat la'allahum yattaqun, makna apa tu? Supaya kamu bertakwa. Dengan apa tu? Dengan apa kamu boleh bertakwa? Okey, dalam konteks ayat ni. Bila ayat Allah sebut hujung la'allahum yattaqun, ada kaitan dengan sebelum ni. Allah kata tilka hududullah, itu semua hukum Allah kan. Makan, minum, berjimat di waktu malam, subuh berhenti kan. Bila i'tikaf tak boleh. Dan semua tu jelaskan. Makna apa tu? Satu, kamu ada ilmu, ada maklumat. Yang kedua, kamu patuh. Barulah kamu akan jadi orang bertakwa. Iaitu kamu akan jadi orang bertakwa, satu dengan ilmu, yang kedua dengan mentaati perintah Allah. Makna dia bukan semata-mata teori ataupun slogan. Masa dah habis ke? Plus 1/2. Tapi tak pokok, boleh kot 10 minit. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan amwalakum, harta-harta kamu, bainakum, di antara sesama kamu, bil batil, dengan apa maksud batil? Dengan cara yang batil. Batil lawan dia hak. Dengan cara yang salah. Kemudian waktu dulu, dan kamu adalah yudulu, dalwa yadulu. Apa mana? Jadi adalah dalwahu, menurunkan timbanya ke perigi. Ingat kisah Nabi Yusuf kan? Yang pedagang datang tu, dia guna perkataan ni, menghulurkan timbanya ke perigi untuk ambil air asalnya. Tengok subhanallah. Allah guna perkataan yang sama dalam bab apa ni? Rasuah. Kita hulurkan timba ke dalam perigi untuk dapat apa?
Air. Dengan bantuan apa? Timba. Sekarang orang ni dia nak dapat duit haram dengan cara mengholorkan rasuah untuk dapat duit. Boleh faham? Dan kamu saya tak tahu dia terjemah apa tu. Mengholor. Mengholorkan rasuah lah. Rasuah dengannya kepada siapa? Biasa kita bagi pada siapa? Rasuah. Bagi? Orang yang ada kuasa lah, kan? Ada tak pernah bagi rasuah pada orang kampung? Tak ada, kan? Ilal hukam, kepada hukam ni jamak. Kalau satu hakim. Hakim maknanya orang yang berkuasa ataupun qadi ataupun hakim. Kepada hakim-hakim ataupun penguasa-penguasa. Untuk apa? Supaya akibatnya kamu holorkan rasuah kepada penguasa-penguasa yang akibatnya litakulu, kamu dapat makan fariqan. Fariqan apa makna? Sebahagian ataupun segolongan, sebahagian min dari harta orang ramai. Bil ismi, dengan cara dosa. Maksud apa? Sama ada dengan cakap bohong, dengan persiasan tipu, kan? Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu tahu. Tahu apa? Benda tu haram, benda tu bukan hak kamu, tapi kamu buat juga. Okey. Pertama, apa kaitan ayat sebelum ni cerita pasal apa? Puasa. Ayat sekarang cerita pasal apa? Apa kaitannya? Ada orang yang suka kaitkan, ustaz, apa kait ayat ni dengan sebelum tu? Ayat tu sebelum tu, kan? Dia panggil apa? Kaki mengait. Okey, apa kaitan? Bila bulan puasa kan kita dah buat semua amalan kan. Tiba-tiba kita buat benda yang rasuah. Okey, bulan puasa, apa yang Allah haramkan kepada orang yang berpuasa? Makan. Asal makan tu halal ke haram? Asal-asal. Makan durian halal ke haram? Halal. Tapi bila masuk bulan Ramadan dan azan subuh, durian yang halal menjadi. Jadi sebenarnya itu adalah sebagai latihan. Allah nak latih hamba dia supaya tinggal benda yang betul-betul haram sepanjang masa. Dengan cara apa? Allah melatih kita meninggalkan asalnya benda halal dalam tempoh tertentu. Supaya apa? Dengan terbiasa kita boleh meninggal benda yang asalnya halal, akhirnya mudah untuk kita tinggal benda yang sentiasa haram. Jadi kamu dah berjaya bulan Ramadan, bukan makan rasuah, tapi berjaya meninggalkan benda yang halal. Air sejuk, durian, lempuk, kan? Kamu dah berjaya, maka janganlah makan rasuah selepas Ramadan. Kalau kamu berjaya meninggalkan makan yang halal di bulan Ramadan, lepas 1 Syawal, kamu ambil rasuah, puasa kamu sia-sia dan puasa kamu gagal. Boleh? Allah kata bila azan subuh, berhenti. Oh, dia berhenti. Ada apa ni? Ada 1 ulas lagi durian. Dia tak makan walaupun musaking. Musaking ni mahal ni. Black Tom kah? Dah azan subuh ada 1 ulas lagi. Oh, minta maaf, ini puasa, kan? Lepas tu dekat maghrib ada setengah minit lagi nak azan. Perut lapar ni dan lembek dah. Makanan sedap dah hidang. Orang kata makan je membahayakan. Tak boleh. Batal puasa saya.
Tiba-tiba satu Syawal Allah kata jangan makan rasuah. Ini tak boleh lah. Mana semua latihan dia sepanjang Ramadan gagal. Sia-sia. Okey. Kemudian yang kedua Allah kata jangan makan harta. Harta boleh makan ke? Siapa pernah makan duit? Kan? Biasa makan untuk apa? Makanan lah kan? Ta'kulu halalan tayyibah. Ini jangan makan harta. Harta umum, rumah pun harta, kereta pun harta, mana boleh makan. Jadi soalan dia, kenapa Allah guna perkataan makan? Sedangkan bukan semua harta boleh dimakan. Ha? Yalah, kenapa guna perkataan makan? Perkataan yang sesuai apa dia? Tak. Harta ni, di sini apa yang sesuai? Jangan ambil. Jangan ambil. Bukan jangan makan. Kalau jenis autan ni dia kata apa? Saya ambil kereta orang, saya ambil. Yang Allah larang makan. Saya tak makan kereta pun. Jadi kenapa Allah guna kata makan? Harta tu jadi makan. Bukan semua harta makan. Kereta lepas 10 tahun makan ke? Tak. Dia sebenarnya Allah guna perkataan makan sebab Allah nak beritahu dalam banyak-banyak harta yang paling memberi manfaat besar kepada kita ialah makanan. Buktinya apa? Orang kalau ada makan dia boleh hidup walaupun tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada pakaian. Tapi orang boleh mati walaupun ada rumah besar, ada kereta, ada pakaian, tapi makanan tak ada, dia boleh mati. Sebab makanan adalah perkara asas. Rumah kita kan berpisah tak dengan kita, ya? Kadang-kadang kita keluar. Kapet berpisah tak dengan kita? Kan? Tapi lebih dekat daripada rumah. Baju berpisah juga, tapi lebih dekat daripada rumah. Lebih dekat daripada kapet dengan kita. Tapi makan bukan setakat dekat, memang jadi darah daging. Jadi Allah guna perkataan yang paling banyak memberi manfaat daripada harta manusia, iaitu makan. Walaupun harta tu dia tak makan pun. Okey. Ketiga, Allah kata jangan makan harta kamu. Ada tak orang makan harta sendiri? Sepatut Allah nak beritahu apa ni? Jangan makan harta orang lain. Kenapa kum? Kenapa kamu? Yalah, sekarang makan secara haram. Ada tak kita makan harta kita secara haram? Tak ada. Ya? Ini yang bahasa Quran ni, bahasa manusia tak boleh nak buat. Walaupun Allah dah cabarkan pakar-pakar Arab, tokoh-tokoh sastera, buatlah satu ayat pendek seperti Al-Quran. Mereka tak boleh buat. Sebab dia bahasa daripada Allah. Jadi sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Jangan makan harta kamu, sebenarnya dia makan harta orang. Tapi Allah bagi tahu, bila kamu nak tak orang makan harta kamu? Tak nak. Jadi kalau kamu tak nak orang makan harta kamu, jangan makan harta orang. Sebab bila kamu makan harta orang, makna kamu mengizinkan orang juga makan harta kamu. Dengan kamu makan harta orang, membawa kepada orang makan harta kamu. Satu. Yang kedua, harta orang tu adalah orang Islam. Dan dia adalah sebahagian daripada kamu. Kan Nabi kata orang Islam tu adalah seperti satu badan. Sakit kepala, satu badan. Jadi bila kamu ambil harta orang, sebenarnya itu adalah harta kamu. Sebab dia saudara kamu. Sampai hati nak ambil. Kalau kita faham ayat ni, kita fikir 10 kali nak ambil. Sebab apa? Aku ambil harta orang, besok orang ambil harta aku. Kalau aku setuju ambil harta orang, aku pun kena setuju orang curi harta aku. Akhirnya dia tak jadi ambil, kan? Kemudian dengan cara yang batil, iaitu bukan hak dia. Termasuklah kata Syekh Al-Maraghi, dia bagi senarai. Harta yang diambil secara batil ada 9. Termasuklah rasuah, riba,
mencuri, dengan cara menipu, dan termasuklah dikata kita buat ibadat ambil upah. Saya boleh solat untuk awak tapi bayar. Itu harta secara batil. Ya. Kadang-kadang baca Quran kan, kita orang boleh baca Yasin untuk keluarga kamu, 7 keturunan ayah dah mati itu, tapi bayar. Itu harta secara batil. Sebab ibadat tak boleh dibayar. Itu ibadat kita dengan Allah. Boleh kah? Dan dia bagi rasuah kepada hakim. Ada beberapa cara lah. Antaranya contohlah A ni, dia nak mendakwa harta sebelah tu, tanah sebelah hak dia punya. Dia tahu kawan sebelah tak ada geran, tak ada bukti. Dia pun bawa kes ke mahkamah dan dia mendakwa tanah sebelah tu adalah dia punya. Hakim pun panggil tuan yang duduk dalam tanah. Ini tanah si fulan. Dia kata tak, tanah saya. Okey, bagi bukti, tak ada bukti. Dia tahu kawan tu tak ada bukti, dia pun bawa kes. Kemudian dia pun bersumpah depan hakim, wallahi itu adalah tanah saya. Hakim pun bagi pada dia. Itu termasuk ni. Yang kedua, dia bagi rasuah pada hakim. Kamu bila buat keputusan, kamu bagi tahu tanah tu milik aku dan aku bagi pada kamu separuh. 10%. Harga tanah 1 juta, 10% berapa? Dan apa-apa saja kita bagi secara rasuah untuk dapat duit yang bukan hak kita. Banyak tak berlaku ni? Banyak. Maka Allah kata ini adalah hukumnya haram. Apatah lagi dalam keadaan kamu tahu. Kalau dia tak tahu, berdosa ke tak? Itulah keadilan Islam. Rahmat Allah ialah dia berdosa bila dia tahu. Kalau tak tahu, nak buat macam mana? Nasib saya lah, saya tak tahu kan. Okey, ada soalan? Nasib saya lah, saya tak tahu. Adakah orang perempuan juga boleh iktikaf dan boleh iktikaf dengan Okey, soalan dia, adakah wanita boleh beriktikaf? Jawapannya ya. Hadis sahih, Nabi beriktikaf dan isteri-isteri Nabi juga beriktikaf bersama Nabi di masjid. Dan ketika selepas Nabi wafat pun isteri Nabi juga terus beriktikaf di masjid. Jadi wanita boleh beriktikaf tetapi tetap di masjid. Ada pun pendapat mengatakan wanita boleh iktikaf di rumah, di bilik khas, tidak ada dalil yang sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz, sebab ada sahabat ni, dia pernah ajak saya pergi beriktikaf, tapi dia ni terikat. Beki apa? Tarikat. Tarikat. Dia orang beriktikaf di rumah. Rumah macam tempat dia orang lah. Macam mana tu Ustaz? Macam mana? Tak payah ikut lah. Kan? Habis tu? Memang tak ikut pun tak pernah ikut. Habis tu soalannya apa? Tanya lah. Oh, nak tanya. Tak, kalau kita nak benda-benda yang tak betul ni terlalu banyak. Kita tak boleh buat apalah, biarkan mereka lah. Kalau kita ada kemampuan nak sampaikan maklumat tentang kebenaran, nak tegur mereka, silakan. Tapi kalau kita rasa tak mampu, kalau tegur pun mereka tak dengar dan mungkin menyebabkan masalah lebih besar, baik kita diam. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceroboh tanah kerajaan, tanam musaking. Salah. Apa dia? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, nak tanya, seorang isteri adalah amanah.
Okey, boleh ulang sebalik soalan? Seorang isteri telah melakukan kesalahan yang besar di sisi Islam. Ya. Dan suaminya tidak memaafkan dia dan tidak meredainya, walaupun sudah beberapa kali dia telah meminta kemaafan dengan suaminya dan dia telah bertaubat. Macam mana kedudukan seorang isteri di sisi Allah? Ustaz minta pencerahan. Dia kalau dosa tu melibatkan dia dengan Allah sahaja, Allah tu Maha Pengampun. Tapi kalau dosanya melibatkan orang ataupun seperti melibatkan suami, maka selagi mana manusia tak maafkan dia, dia akan tangguhlah dosa tersebut. Sebab tu Nabi kata, kalau sesiapa yang mati syahid sekalipun, kalau ada hutang, sangkut. Sebab apa? Hutang tu melibatkan orang. Walaupun dia mati mulia, mati dalam peperangan, mati syahid. Tapi sebab dia ada dosa ataupun ada masalah dengan orang, dia tak akan lepas sehinggalah orang tu memaafkan dia. Jadi dia berdoa kepada Allah supaya Allah lembutkan hati suaminya. Satu hari suaminya maafkan dia. Dan juga untuk suami ini, kalau tak dengar pun mungkin boleh sampaikan. Ciri-ciri ahli syurga ialah yang suka memaafkan orang. Jadi kalau kita sombong tak nak maafkan orang, sebenarnya kita menyusahkan diri kita untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan setakat sombong dengan manusia, tapi kita sombong dengan Allah. Allah ni berapa bilion hamba-hamba dia yang berdosa dan berapa banyak dosa, tapi Allah akan ampunkan walaupun dosa hambanya seluas di langit, seluas di laut. Jadi Allah yang Maha Penyayang, walaupun hamba tu banyak dosa dan ramai yang melakukan dosa, Allah ampunkan. Maka kita nak jadi hamba Allah, ambillah sifat Allah, iaitu suka memaafkan orang lain. Supaya laluan kita untuk ke syurga lebih mudah. Jadi jangan sombong dengan tidak memaafkan orang lain. Apatah lagi, dia adalah orang yang terdekat dengan kita, iaitu isteri. Wallahu alam. Afwan. Wa anti fajazakillahu khairan. Bila sebut jazakallahu khairan, jangan sebut al-jaza', sebab al-jaza' tu tidak ada dalil. Cukup jazakallahu khairan sahaja. Okey. Afwan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya berkenaan dengan iktikaf lagi. Lazimnya kita iktikaf mengikut Rasulullah SAW pada bulan puasa 10 terakhir Ramadan. Ya. Tapi macam mana dengan iktikaf yang harian tu Ustaz? Macam contoh yang mulai tu dikira iktikaf tak? Kita buat yang mulai tiap-tiap malam. Kalau pada tiap malam lah, seminggu sekali ke. Tak, di mana tu? Iktikaf tak Ustaz? Tak, di mana tu? Di masjid ke di rumah? Di masjid. Okey. Dia ulama berbeza pendapat lah. Ada ulama mengatakan iktikaf tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Dalilnya ialah tidak ada satu pun dalil Nabi beriktikaf di selain pada bulan Ramadan. Yang Nabi iktikaf di 10 Syawal tu sebenarnya itu adalah sebagai qada yang Nabi tak iktikaf di bulan Ramadan. Jadi tidak ada dalil yang Nabi beriktikaf selain daripada bulan Ramadan. Okey? Tapi ada juga ulama mengatakan makna iktikaf tu sebenarnya bila kita masuk dalam masjid dan kita niat iktikaf, walaupun duduk sekejap, maka sudah dikira iktikaf. Sebab itulah masjid kita biasa tulis kat depan besar-besar kan, nawaitu iktikaf. Jadi niat tu lebih besar pada orang kan. Jadi bermakna ada pendapat mengatakan boleh beriktikaf walaupun bukan di bulan Ramadan, tetapi mesti di masjid. Tetapi masalah satu lagi ialah wanita. Kan? Kak wanita kan? Wanita ni Nabi cakap apa? Solat yang paling baik bagi wanita ialah di... Okey, solat ni fardu. Solat ni adalah rukun Islam. Tapi walaupun dia rukun Islam, walaupun dia fardu, yang terbaik buat di rumah. Iktikaf ni hukumnya sunat. Maka tak perlulah pergi ke masjid bagi wanita dan tak perlulah pergi ke masjid hanya untuk berniat iktikaf. Sebab ibadat paling utama pun Nabi kata yang terbaik buat di
di rumah. Wallahu alam. Okey Ustaz, faham. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Penjelasan yang penuh makna ini. Okey. Alhamdulillah. Okey. Antara akikah dan korban yang mana perlu didahulukan? Tak, dia dua ibadat yang berbeza. Berbeza dari segi apa? Sebabnya dan waktunya. Akikah sebabnya apa? Bila ada kelahiran. Jadi kalau anak tu tak lahir di musim haji, jangan buat akikah. Kan? Jadi di musim haji ni hanya buat korban sahaja. Jadi kalau anak kita ataupun cucu kita lahir bulan Muharram, yang terbaiknya sunnah Nabi ialah hari ke-7 terus buat, jangan simpan, jangan tangguh. Yang tangguh-tangguh itulah jadi yang timbul soalan ni, mana lebih baik akikah ke korban? Sepatutnya akikah dia dah buat lama dah. Okey, kalau anak dia, cucu dia lahir kebetulan musim haji, maka yang mana lebih baik? Yang lebih baik, yang terbaik ialah buat dua-dua. Buat dua-dua. Okey, saya tak ada duit, Ustaz, buat akikah sahaja. Ataupun akikah boleh tangguh, kemudian buat korban dahulu, akikah tangguh kemudian. Sebab akikah ni waktu dia luas. Adapun korban hanya dalam waktu 4 hari sahaja. Kan? 10, 11, 12, 13 kan? 4 hari sahaja. Adapun akikah waktu dia luas, panjang, sepanjang tahun. Jadi kalau masuk musim korban, utamakan korban lah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Bersuluk. Apa komen Ustaz? Bersuluk ni apa makna dia? Dia kena faham makna bersuluk. Suluk ni dalam bahasa Arab, salaka, man salaka tariqan yaltamisu ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi salaka ataupun suluk mana menempuh ataupun melalui. Jadi kena faham apa makna suluk. Dalam bahasa Melayu saya tak tahu. Tapi rasanya bersuluk ni macam berseorangan. Dia macam ni. Dia istilah tu tak penting. Suluk ke, khalwat ke, uzlah ke, tarikat ke, tasawuf, itu tak penting. Yang penting apa dia? Cara tu menepati cara Nabi. Sebab tu Nabi kata, umatku akan berpecah kepada 73 puak. Satu puak je yang masuk surga. Satu puak je yang masuk syurga. Sahabat bertanya, boleh tak sebut padaku ciri-ciri yang masuk syurga? Nabi kata, siapa yang ikut cara aku dan sahabat aku masuk syurga. Nama tak penting. Kadang-kadang nama dia suluk, tapi caranya sama dengan cara Nabi. Masuk syurga. Kadang-kadang nama dia betul, tapi cara tak sama dengan cara Nabi. Tak masuk syurga. Okey? Jadi sebab tu kena tahulah apa makna bersuluk. Wallahu alam. Bagaimana hukum pegawai yang suka meminta? Minta ni minta rasuah lah, kan? Supaya kerja yang diminta oleh orang ramai dipermudahkan ataupun dipercepatkan. Hukumnya berdosa. Sebab itu makna rasuah. Dan kalau kita berurusan dengan pegawai ni, cukuplah. Jangan berurusan. Pertama, kita menggalak. Kalau kita bagi, kita menggalakkan dia supaya terus minta rasuah. Dan kita pun akan dapat dosa rasuah. Orang yang ambil rasuah ni Nabi kata apa? La'anallah ar-rashi wal murtashi. Orang yang bagi rasuah dilaknat, yang mengambil rasuah pun dua-dua pihak dilaknat. Jadi nasihat saya, jangan berurusan dengan pegawai macam ni. Semoga dengan semua tak berurusan dengan dia akan sedar. Wallahu alam. Buku apa? Apa dia? Buku solat? Dia baca apa tu?
ketinggalan. Ustaz tak ada siaran malam tu Ustaz? Tak, kita sebab sekarang dikenakan PKPD, tak boleh bergerak selepas pukul 8 malam, maka kelas malam kita tangguhkan, kita pindah kepada siang hari. Mungkin selepas PKPD ni kita akan balik malam semula insya-Allah. Okey, itu tunggu malam juga. Tengok tak ada. Saya pun tunggu Kak Rosnah, lama tak dengar suara. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ada juga yang minati. Alhamdulillah. Okey, okey sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Kalau anak dah besar boleh ke nak buat? Atau nak buat untuk ibu bapa? Buat apa akikah? Akikah. Ya. Boleh, pendapat ulama kata walaupun dah besar, walaupun dah tua, boleh dia nak buat akikah. Cuma ambil pengajaran, jangan tangguhlah. Yang terbaik ikut sunnah Nabi, cukup 7 hari ke ataupun awal lagi, buat terus. Tapi kalau dah tua, katalah dah tua baru ada duit kan, dia nak buat silakan, tak ada masalah. Kalau Ustaz, soalan tentang hutang, macam mana orang meninggal sebelum habis bayar hutang rumah dengan bank Islam? Anak-anaknya sambung bayar? Yelah, siapa yang meninggalkan hutang rumah, hutang dengan bank kan, dia ada apa? Dia panggil dia ada bayaran tu. Bayaran tu akan cover bila si pembeli rumah dah mati. Apa dia panggil? MRTK. Dia akan cover tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, cukup Oh ni soalan dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di alam solat sunat taubah, bolehkah kita baca doa Nabi Yunus 40 kali pada sujud terakhir? Ada dalil? Tak ada dalil. Dia doa Nabi Yunus tu ada kelebihan. Nabi kata tidak ada seorang pun yang berdoa dengan memulakan doanya dengan doa Nabi Yunus, melainkan doanya akan dimakbulkan. Tapi Nabi tak sebut sampai 40 kali. Baca sekali cukup. Satu. Yang kedua, doa Nabi Yunus tu daripada ayat Quran, maka sebaik-baiknya elakkan daripada baca ketika sujud. Boleh baca masa tahiyat akhir, boleh baca waktu-waktu yang lain. Wallahu a'lam. Okey, cukup semua pakat puji tulisan di whiteboard. Okey, kita sambung besok insya-Allah dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.